النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وإمام المتقين القائل المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Shadaqallahul Azim. Dan di dalam penciptaan penyempurnaan jiwa manusia itu, kata Allah, maka kami mengilhamkan di dalam hati manusia itu satu jalan fajir, yakni kejahatan, kemaksiatan, dan satu lagi kami mengilhamkan jalan taqwa, yakni jalan kebaikan dan kebajikan. Sesungguhnya beruntunglah mereka yang membersihkan jiwa mereka, dan sesungguhnya rugilah mereka yang mengotorkan jiwa mereka. Surah Asy-Syams ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, surah yang ke-91. Muslimin dan muslimat kaum ibu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita memanjatkan dan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah. Syukur kita kehadrat Allah, dipanjangkan umur oleh Allah sehingga saat ini maka kita dapat terus berada di dalam bulan Ramadan Karim, Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, bulan yang agung, bulan yang diberkati, bulan Al-Quran. Maka kita diberi suatu nikmat yang besar dari Allah, nikmat Islam, untuk memacu hidup kita ke arah kebahagiaan, hanya dunia tetapi untuk selama-lamanya di akhirat. Yang keduanya, nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita, dapat kita berada di dalam suasana ibadat, dan dalam keadaan beribadat itu dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu darjat maqam yang tinggi bagi orang yang beribadah, dan mereka dapat beribadah dengan penuh keikhlasan, tidak ada niat lain melainkan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digariskan ataupun diberi satu panduan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ada 3 jenis kategori ibadat orang yang ikhlas. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi, iaitu disebut sebagai ibadat hamba. Ibadat hamba, seseorang yang melakukan ibadat itu kerana kewajipan sebagai seorang muslim. Bila mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan itu dengan rasa taat. Ati Allah wa atiur Rasul, bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada Rasul Allah. Maka dia melakukan, laksanakan ibadat itu disebabkan taat pada Allah. Maka orang ini orang yang ada keikhlasan di dalam peribadatannya kepada Allah, maka dikenali sebagai ibadat hamba. Yang kedua, dikenali, kata Imam An-Nawawi, ibadat orang yang ikhlas itu ialah ibadat saudagar. Ibadat saudagar maknanya orang yang saudagar, niaga, dia nak untung. Maka yang pertama, niatnya adalah kerana Allah, dan yang kedua, dia berniat untuk mendapat, meraih keuntungan berlipat ganda, yakni pada ganjaran pahala yang Allah nak berikan kepadanya. Sememangnya kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, ibu sekalian, dalam hadis Nabi, banyak Nabi bagi satu motivasi ataupun encourage ataupun satu semangat untuk umatnya supaya bila mana buat ibadat ini jangan sikit, buat ibadat ni kalau boleh banyak.
dan secara bersungguh-sungguh sebab akan mendapat untung yang banyak. Ini orang yang ada ibadat mereka itu bukan sekadar mereka melaksanakan ibadat, tetapi nakkan pahala lebih. Contoh kita ambil, bila Nabi kata salatul jam'i afdalus salatil fardhi bis-sab'i wa 20 darajat, maka Nabi kata salat berjemaah itu lebih afdal, kelebihannya 27 berbanding dengan sembahyang seorang. Jadi orang yang dia berebut nakkan keuntungan pahala yang banyak, maka dia sembahyang berjemaah. Bahkan sunatnya sunat muakkad, amat dituntut supaya kita solat secara berjamaah 27 darjat. Bila mana sahabat waktu itu lambat turun daripada rumah nak ke masjid, maka Nabi berpakat dengan beberapa orang sahabat yang datang awal supaya himpunkan kayu-kayu api. Untuk apa? Untuk kita bakar rumah mereka. Suatu petanda petunjuk yang Nabi ini tegas orang yang tak nak main-main, bukan tak sembahyang jemaah, sembahyang tapi lambat turun mereka. Itu pengajaran yang kita nampak, orang yang tak sembahyang berjemaah ni memang rugi. Jadi orang yang sembahyang berjemaah ni pahala mereka berganda-ganda. Adakah sembahyang mereka ada tujuan yang lain? Tidak, sama juga tujuan kepada Allah, dan masih lagi dikategorikan ibadat seorang yang ikhlas, walaupun tujuan dia untuk menambah pahala yang banyak. Itu juga Al-Quran umpamanya. Kita baca Al-Quran, maka Nabi kata kullun harfin hasanati 10. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca maka diberi ganjaran pahala 10 markah darjatnya. Maka satu huruf 10, satu huruf 10. Kalau ambil Bismillahirrahmanirrahim, bermakna ada 19 huruf, 160 markah darjat yang Allah berikan hanya dengan sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian begitu juga dengan sedekah. Dia sedekah bukan RM1, dia sedekah RM10 ataupun dia sedekah RM100. Jadi bila banyak duit yang dia sedekahkan, maka lagi banyaklah pahala dan besar pahala yang dia akan raih. Yang ni kategori ibadat adalah ibadat saudagar, macam orang berniaga lah, nak untung banyak. Kali itu bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka kita berebut pahala di dalam bulan Ramadan ni daripada yang sunat hingga perkara yang wajib. Satu perkara sunat Allah ganjar pahalanya pahala wajib, seperti mana satu perkara wajib yang dibuat di luar Ramadan. Satu perkara wajib maka gandaan 70 pahala yang Allah berikan kepada kita, seolah kita buat satu perkara wajib di luar bulan Ramadan. Jadi cerita gandaan ini yang kita berebut. Kita tak nak sikit, kita nak banyak. Jadi rugilah orang yang dalam bulan Ramadan ni hanya melengkor tidur je. Itu memanglah tidur itu ibadat, tetapi bangun daripada tidur itu melaksanakan ibadat lagi bonus yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita tak nak persamaan. Puasa orang Nasrani banyak tidur daripada berjaga. Puasa orang Kristian Nasrani banyak tidur daripada berjaga. Jadi mereka kurang berjaga, tidur sebab layan diri itu yang letih, tak makan, tak minum. Apakah kita lihat orang Islam dituntut supaya lebih cergas di dalam bulan Ramadan. Sebab kita ambil sunnah perjuangan Nabi SAW dalam bulan Ramadan sedang berpuasa juga. Nabi berada di medan tempur, di medan perang. Bila mana berpuasa, rupanya memberi kekuatan yang berganda kepada seseorang. Sama ada dia nak berperang, sama ada yang ketika mana dia sedang bekerja, sama ada dia nak bangun beribadat pada siangnya dan juga pada malamnya. Tak timbul soal letih, lemah dan lelah. Kenapa? Puasa itu sebenarnya memberi energi, kekuatan, strength kepada orang yang berpuasa.
tapi kita tidak ambil puasa yang sebenar dalam Islam, maka akhirnya puasa itu dijadikan sebagai hanya adat, bukan ibadat. Kerana itulah bila puasa adat menyelubungi umat Islam sahabat tahun-tahun yang dulu hinggalah hari ini, maka keadaan Islam, umat Islam hari ini semakin lemah. Patut-patut kita lebih bertenaga lagi, lebih kuat lagi. Akhirnya kita nampak bulan puasa ini jadi bulan banyak berehat daripada buat kerja. Jadi muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian, kita nak ubah persepsi tadi supaya puasa kita puasa yang berganda aktiviti yang sebelum datangnya bulan Ramadan, dengan Quran tadarus, kemudian dengan sembahyang sunat. Begitu juga bagi orang yang berpuasa juga, mereka kalau ambil sunnahnya malamnya tadi, katakan malam yang banyak beriktikaf, lebih-lebih lagi 10 yang terakhir umpamanya. Jadi tak timbul soalan semakin lemah sampai peringkat kadang-kadang nak datang majlis ilmu pun susah, ya, umur tanya kan, aku datang ni minyak lagi, kemudian masa lagi. Dia tak fikir orang yang berada dalam majlis ilmu ni diraikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha. Maka kata Nabi, sesungguhnya malaikat turun daripada langit dan bersama kita pada petang ni, ajnihah, in between antara kita yang hadir di ibu sekalian ada ajnihah, yakni sayap kepak. Bukan kepak nyamuk, kepak malaikat ini tafsirnya ialah kehebatan yang kita ada di antara kita yang hadir ni. Itu sebab dan akan diberi setiap orang tadi markah. Ya, tengoklah kalau pengajian berkitab dengan cara bawa kitab, lebihlah markah. Ada pengajian mungkin tak berkitab, mungkin jadi golongan mustami'at, mendengar, ataupun dapat menulis sikit apa yang disebut. Ada yang juga pengajian yang berdegur, itu pun ada juga, macam-macam keadaan. Dan ada juga yang menyandar. Ini semua yang ditulis oleh malaikat. Setelah mana selesai majlis ilmu ini, lalu diberi laporan, report kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata malaikat, berapa markah kita nak bagi kepada sekolah bin sekolah ni, wahai Allah. Termasuklah Nabi kata, satu orang yang duduk sebentar sekejap dalam majlis ilmu, kemudian dia pun pergi meninggalkan majlis tersebut, lalu malaikat tanya kepada Allah, berapa markah yang kita nak beri kepada orang yang hanya sebentar duduk di dalam majlis ilmu. Kata Nabi dalam hadis, Allah jawab, walahu ghafartu, Allah beri keampunan dosa yang dilakukan. Itu yang duduk hanya sebentar, sekejap. Kalau kita duduk daripada awal sampai habis pengajian, berapa banyak pahala yang Allah nak bagi dan berapa banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebahagian daripada contoh-contoh tafsir yang kita boleh tengok, ibu sekalian. Orang yang duduk dalam bulan Ramadan ni, maka dia tak jemu, bahkan dia lagi gairah, teruja dia nak beribadat. Entah lagi kita sebagai orang beriman, anggap pula bulan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat diriku. Kerana itu sebelum Ramadan, orang yang beriman, dia kata apa dia? Ramadan ku tunggu mu datang, Ramadan mu datang ku tunggu. 2 kali 5, 5 kali 2, sama je. Jadi ceritanya, bila mana Ramadan bagi orang yang beriman, dia pun syok dia pun dia syok. Dan satu sok orang Kedah kata sok bangun sok ni, syok ni seronok, dia gembira bila datang bulan Ramadan. Sebab tak ada kelebihan bulan Ramadan ni ada di dalam bulan-bulan yang lain. Tak ada keutamaan, kepentingan seutama dan sepenting Ramadan di dalam bulan yang Allah sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ini Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tu 12 syahran, ada 12 bulan. Maka Allah
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini padanya diturunkan Al-Quran. Special, istimewa Ramadan. Bulan lain tidak disebut dalam Quran, tapi bulan Ramadan disebut dan dikatakan sebagai bulan penurunan Al-Quran. Lailatul Qadr khair min alf syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr khair min alf syahr. Bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, dan Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Ini nak bagi semangat dulu. Ni baru start ni. Start pukul 3.30 kita baru start. Mau santai kan. Baru nak sembang-sembang. Tak ramai orang lagi ni. Tu dah 2000 orang baru kita start balik. Itu nak cerita dia. So kita lihat, bila pada kita berada dalam bulan Ramadan, maka kita nak kena korban sikit masa dan diri kita. Ya. Kalau nak ikutkan, memanglah kerja dunia ni tak pernah habis. Usaha dunia ni tak pernah selesai. Daripada hidup sahaja kita sampai kita nak mati tak pernah habis. Tanyalah orang yang cinta kepada dunia, ada pernah sudah habis dengan dunia? Tak habis. Cuma kaya kan? Dah ada 1 juta nak 2 juta, dah ada 3 juta nak 4 juta. Tanyalah billionaire, korporat konglomerat, dah 40 juta. Kita tengok orang kaya T. Ananda Krishnan, Robert Kroc, dan Sri Azman Hashim, dan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari. Baguslah kan? Dua orang ni antara dia billionaire yang mewakili orang Melayu Islam. Baguslah, itu satu sudut. Cuma yang kalau nak ambil bukan tadi, ada pernah cukup daripada ada 1 bilion, nak 2 bilion, daripada 2 bilion nak 3 bilion, dah ada 40 bilion. Cukup? Tak cukup, nak lagi, kalau boleh 100 bilion. Itu kalau kita layan dunia. Kan itu Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Satu penyakit yang Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa dia? Sayusibu ummati da'ul umam wa mada'ul umam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu akan dihinggapi penyakit yang Allah campakkan penyakit ini kepada umat yang terdahulu. Baik, Rasulullah ditanya, wa mada'ul umam ya Rasulullah, apakah penyakit tersebut? Da'un maksudnya penyakit. Kulli da'in da'waun. Setiap penyakit maka ada penyembuh ubat dia. Okey, balik tadi disebut bila da'ul umam, maknanya umat yang terdahulu ditimpa penyakit ni, maka umat akhir zaman pun penyakit yang sama. Bila ditanya penyakit tersebut pun dia Rasulullah, Nabi jawab, yang pertama penyakit ni adalah penyakit al-ashar, yakni terlalu banyak seronok. Ini cerita dunia. Ya, penyakit terlalu banyak seronok, dan diistilahkan sebagai seronok yang melampau, keseronokan yang melampau. Tak salah nak seronok, nak merayakan seronok, tapi jangan melampau. Baru 10 Ramadan dah mula ingat pada suasana raya. Yang ni yang kita nak tentang, yang ni yang kita nak beritahu pada mereka yang mempengaruhi masyarakat Islam. Nak raya ni apa sebab? Adakah kamu dipengaruhi oleh sifat-sifat munafik? Orang munafik memang dia pun benci kepada Ramadan. Orang munafik ni antara tanda dia pun tak nak Ramadan. Dia pun sengaja menyembunyikan kejahatan dan menzahirkan kebaikan. Walhal hati mereka benci kepada Ramadan. Ni aku tak saya tak mau. Ramadan aku boleh, aku tak nak. Aku nak bulan yang disebutkan tadi, hari raya terkenang daku kepada si dia. Yang ni orang munafik nak sangat. Dam-dam-dum bunyi muncul. Kalau boleh, hari pertama dia first day Ramadan, dia pun nak lagu raya dikumandangkan oleh abang-abang dan kakak-kakak DJ yang ada di stesen radio swasta, dan masuklah stesen radio rasmi kerajaan. Yang ni orang yang beriman, dia pun nak lah, dia pun tak nak. Dia pun kalau boleh nak, carilah ketenangan dalam diri sendiri, munajat di sepertiga malam. Tak apalah, usah ada dia jadi kan, dah tak ada orang tu kan. Tu nak cerita je, orang yang beriman ni yang lagu dia pun nak. Sebab apa dia? Dia pun nak
serta sakinah, ketenangan. So ada suatu motivasi, courage yang menggalakkan, yang nak menyuntik semangat, bukan untuk semangat berhari raya, tetapi semangat berRamadan daripada awal Ramadan sehinggalah wabalighna lailatul qadri, sehinggalah sampai kita kepada malam Al-Qadar. Ini tuan dan puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, nak cerita suasana Ramadan disuasanakan dengan hari raya, maka orang-orang munafik inilah yang jadi jahatnya, yang merosakkan sebenarnya Ramadan kita hari ini. Kita tak kata orang kafir dia pun tak tahu bahasa, dia pun tak kerti. Tapi kita hari ini yang semarakkan raya di dalam bulan Ramadan. So ketinggalan tak kita? Ketinggalan. Sedangkan orang-orang yang ahli syurga, orang yang hebat, Quran mereka baca sehari. Contoh kalau kita ambil Imam Syafi'i, satu hari siang sekali khatam, malam sekali khatam, sehari 2 kali khatam Quran. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah sebelum sahur khatam Quran. Kemudian Sayyidina Utsman Ibn Affan satu rakaat witir boleh khatam 30 juzuk. Allahu Akbar. Macam mana kita agak-agak kita nak datang majlis ilmu ni pun saya sebut tadi, kan kata suatu kerimunan, dugaan, ujian macam-macam. Kamu balik lambat pula kuliah dengan pukul 3.30 hari, sempat pula ke pergi bazar Ramadan. La ilaha illallah, 3.30 belum ada apa-apa lagi. Duk kalut gaduh nak pergi bazar Ramadan, benda lah kita, nampak? Hati tu sebab saya mulakan tadi, wa nafsin wa ma sawaha. Allah kata dalam penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah lontarkan dalam jiwa hati kita seorang yang tazkiyatun nafs, yang every day mereka ada melakukan penyucian jiwa, penyucian hati. Dengan apa dia? Dengan zikrullah. Bangun tidur dah mula dengan bacaan bismillah, apa dia, dengan bacaan alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tahmid, maka ada connection, hubungan dia dengan Allah, zikrullah. So ada mula pembersihan, penyucian hati. Kemudian mandi, kemudian wuduk dan sembahyang. Pagi kita sembahyang subuh, doa yang kita minta pada Allah pada Allahumma hdini fi man hadait. Minta, ya Allah, sebagaimana kau beri hidayah pada mereka, maka beri juga hidayah kepada aku. So pagi-pagi lagi kita minta dengan satu permohonan yang baik kepada Allah. Kali itu dapat menyucikan, membersihkan ini. Bagi orang munafik, maka puasa mereka puasa berpura-pura, sebab orang munafik tanda dia di antara selain daripada idza hadatsa kadzaba, bercakap bohong, wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Yang ketiga, wa idza ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Dan maka disebut lagi macam-macam, tak kurang 50 tanda orang munafik. Di antaranya lagi adalah bila pada isyak dengan subuh, sembahyangnya mereka berat, mereka sentiasa mentakhirkan, bahkan kadang-kadang sampai tinggal ghaibul ghuyub, sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Tanda orang munafik lemah, mereka nak dirikan ibadat tersebut. Kerana itu kalau ambil tadi munafik, maka subuhnya tidak dimulai dengan penyucian, pembersihan diri jiwa mereka. Ayam ni lah orang yang bukan sebenar-benarnya mahukan Islam. Sebaliknya orang inilah yang sebenarnya yang nak merosakkan Islam, Sebab itu bila bulan Ramadan ni, kalau tak berubah dari sudut pakaian, tak berubah dari sudut perkataan, percakapan, tak ubah dari sudut dia punya perhiasan, tak ubah dari sudut apa dia perbuatan diri dia, maka dia ini sebenarnya orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang munafik mana ada taubat? Saya cakap betul, orang munafik ini tidak bertaubat. Cuma ulama menyatakan bahawa ulama munafik ini pertamanya munafik sifat, yang kedua munafik akidah. So kalau munafik akidah memang langsung mereka tak nak bertaubat.
Munafik sifat, mungkin kita tak boleh lari daripada sifat kenifakan yang bertambah-tambah. Dalam bulan Ramadan ni kita nak reduce, nak kurangkan sifat kemunafikan. Mungkin sebelum Ramadan ni kerap banyak sangat yang telah kita terlaju, tapi insyaAllah Ramadan ni kita be careful, kita lebih berhati-hati. Tak nak kita jadi macam tadi orang yang sebut munafik ni jenis dia dalam dua muka, musang berbulu ayam, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, ataupun dua alam. Ini jenis orang munafik. So bila mana disebutkan tadi munafik, sifat ni kita cubalah try to avoid, cuba kita elakkan maksimum. Kalau tiga tadi, cakap bohong, amanah, khianat, bila berjanji mungkir, yang tu tadi kita ambil, cuba bulan Ramadan ni kalau boleh tak nak langsung, kalau boleh itu sebagai satu tanda puasa kita, puasa yang bersungguh-sungguh, yang nak mencapai tahap saumul awal kepada saumul khusus. Saumul khusus bukan sekadar tak makan tak minum siang dan siang hari, tak makan tak minum tak subuh siang hari. Semalam ada satu muslimah telefon, baru diceraikan oleh suami. Suaminya tentera askar, duduk di kamp Wadiben. So bila cerai, suami dia tak duduk lagi lah, nampaknya memang tak nak duduk. Kata si isteri ni telefon lagi. Ceritanya Ustaz, waktu itu saya balik ke rumah saya di kuarter sebab dia dah tak duduk dengan suami, duduk di rumah mak dia. Saya nak ambil baju, tiba-tiba suami saya pegang saya elak. Saya kata kenapa ni? Dia kata dia nak bersetubuh kan. Saya kata dekat dia lah, isteri dia kata kepada suami dia, abang nak rujuk ke? Dia kata tak nak rujuk. Tak nak rujuk macam mana boleh? Suami dia tak peduli. Suami dia nak juga, agak dah naik Syekh Wajibur Rahman ni. Itu cerita dia. Jadi dah naik Syekh Wajibur Rahman ni, tahu je lah, pegang akhirnya tak boleh. Dia pun bersetubuh dengan isteri dia. Saya kata itu bukan bersetubuh puan, itu berzina namanya. Sebab belum rujuk. Memang dalam mazhab Syafi'i boleh rujuk dengan perbuatan, tapi bersyarat mesti redha meredai. Suami beredha, isteri pergi ni tanya, suami tak nak rujuk, habis itu macam mana kita redha? Dia nak tu dia nak ambil kesempatan. Nampak ini cerita suami yang tak tahu hukum hakam. Yang kedua pula, siang hari dalam bulan Ramadan, siang hari boleh diberancak al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Itu filokti Arabiah. Boleh ke? Tak boleh. Puasa kena tahan perkara yang membatalkan puasa, antara tak makan, tak minum, tak setubuh. Bila mana dia buat, maka yang kena kifarat puasa 2 bulan berturut-turut, saya kata ialah suami. So buat tak kena, tak ada masalah. Cuma berdosa tu menangis, macam mana saya nak buat, dia kata taubatlah dan surah kepada Allah. Dia tanya juga, ialah kalau betul tak nak, patut betul-betul menjeritlah, lari ke bawah, tak boleh Ustaz. Saya cakap, tanya lagi, betul ke buat ni, ke ada sikit-sikit kan? Udah ngaku pula, ada tu ada juga lah, pula dah. Ini nak ceritanya, dengan main. Kalau dia nak sekalipun, tapi suami tak nak rujuk, tak boleh. Dia mesti nak, okey abang betul nak rujuk, dia ada cakap, maka bila bersetubuh ni katakan kita dah rujuk, so selesai. Sebab dalam tempoh iddah, ini pemahaman dalam sudut hukum fiqh munakahat. Maknanya fiqh perkahwinan, ada orang yang tak faham. Cerita tadi. So bila mana ada orang yang tak menjaga perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang ni banyak orang yang mengenepikan, memingkirkan. Dia kata, alah, setakat kita mengumpat sekejap, kalau lama sangat. Bulan tak puasa 24 jam, boleh mengumpat tidur pun boleh cakap lagi mengumpat orang kan. Takkan dah puasa dah 12 jam je, sikit-sikit salahnya, termasuk sikit babi jarum. Ni ada orang macam ni yang katakan hati dia, hati dia boleh, hati munafik. Orang yang mengumpat, satu tak berhenti dalam perkara umpatan di dalam bulan Ramadan, bermakna puasa dia tak sama dengan puasa orang yang beriman.
Sebab itu Nabi ajar, bila ada majlis-majlis mengumpat atau majlis mengumpat, ada majlis benda tu lah kan, mesyuarat tingkap ke benda ke. So bila mana ada majlis mengumpat, maka Nabi kata kita jauhkan. Orang tanya kenapa jauh, kita beritahu ada shaim, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Maksud kata faham tak? Faham. Bila berpuasa, menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan pahala puasa. Kali itu bila mana kita bagi ibu lah, orang lelaki ni mungkin tak ada sangat yang orang perempuan. Sebab orang perempuan ni memang fitrah dia, tabi'i dia pun punya jumlah perkataan bercakap lebih banyak daripada lelaki. Betul, kajian dibuat. Orang perempuan sebelah balik takut tak faham ni ya? Jumlah huruf dan perkataan kalimah yang dia keluarkan setiap hari lebih banyak daripada orang lelaki. Orang lelaki dia cakap juga, tapi tak macam orang perempuan. Orang perempuan kalau cakap daripada turun tangga naik balik tak berhenti lagi. Ini bukan orang perempuan di sini, ini di Zimbabwe, di Angola, Afrika ni. Nak cerita je, tak berhenti non-stop, cakap je. Kalaulah dia membebel tu sudah. Orang lelaki ke mana? Dia kan lama cakap. Cuma orang lelaki kata apa? Dah habis dah. Itu je orang lelaki kata. Dah habis kan. Itu bukan dia kata, kita kata dah habis dah. Dia cakap pula ada lagi. Tak habis lagi, sambung lagi. Itu buktinya orang perempuan ni banyak mengeluarkan huruf dan perkataan percakapan. Tapi yang kedua, mereka juga kalau bab pengajian, orang perempuan juga champion. Betul. Kalau katalah pengajian berkitab, katalah okey, mula kuliah kelas saya pengajian kitab Al Ahzan umpamanya, jangan bersedih. Ataupun apa dia, kitab dosa-dosa besar. Bagi tahu hari ini, tengok kuliah bulan depan, tak ada seorang pun yang tidak berkitab. Semua berkitab, semua pakai beli. Itu pula bukan perempuan muslimat. Dia punya warak dia. Dia punya apa dia sambil ada warak lah. Dia punya dengar dan taat dia beli belaka. Itu kelebihan orang perempuan. Pengajian memang mana-mana pun muslimat memang tabik spring. Betul. Macam orang perempuan duduk di rumah dan dia juga bekerja, dia pula jadi macam orang lelaki. Orang lelaki pula jadi suami berengkau di rumah. Maksud apa dia? Mereka ni macam menguasai. Memang kita tak nafi hari ni. Orang perempuan jadi director pengarah, managing director, board director, dan CEO, COO, itu biasa. CFO yang itu biasa, financial operation. So jadi CEO ni, Chief Executive Officer, seorang perempuan. Nampak daripada kerajinan yang ditunjukkan masa dia mengaji, belajar sampai dia bekerja, nampak orang perempuan yang ke depan. Kali itu kita nampak bila mana orang perempuan ni, dia yang tadi pun dia okey, kemudian yang mengaji pun dia okey. Kita nampak ada dia punya keseimbangan dia. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada petang ni, maknanya kita tolak dengan A, tolak B, maknanya dia jadi kosong-kosong. Artinya kita dipelihara oleh Allah mudah-mudahan insyaAllah. Kita cerita balik tadi, ini boleh start lagi ya? Sama boleh. Maka disebut bila mana kita ada perasaan, ada jiwa dan hati. Artinya kita nak kena jaga hati kita daripada hati munafik satu, kemudian hati orang yang fasik. Hati orang yang fasik ni dia banyak nak buat jahat daripada nak buat kebaikan ya? Dia macam munafik tadi, dia berpura-pura, dia menunjuk kebaikan dia. Orang yang fasik ni buat jahat banyak daripada buat benda yang baik. Pakai seluar pendek selalu daripada pakai seluar panjang ya? Yang wanitanya rajin mendedah aurat daripada pakai tudung umpamanya ya? Mungkin pakai tudung pun dalam apa dia semayang je lah. Baru ni satu orang setiaudah sebelah Mugari Syian dia cerita lah masalah rumah tangga dia macam-macam. Dia kahwin dengan suami dia, kemudian suami dia langsung tak pernah ajar tentang agama, tinggal habis agama. Yang sedihnya sampai tak pernah sembahyang. Dia pun cerita, dia kata terang-terang, Ustaz, lawa orang Mugari tu duduk di Johor sekarang. Dan Mugari pada dia tak lawa kan, lawa tu. Jadi bila mana dia tanya saya, Ustaz, saya
Saya nak beritahu Ustaz lah, memang saya ni jahil ni, dah lah saya kahwin, suami tak bagi apa benda ni. Kemudian saya dulu sebagai pramugari Ustaz. Minta maaf ada pramugari belakang sini? Ada? Tak ada? Tak ada? Ke tak nak berlaku? Okey, nak cerita Ustaz, waktu saya pramugari Ustaz, cerita agama ni hampir lost, hilang langsung, tak ada dalam hidup dari kami Ustaz. Saya nak bagi tahu Ustaz lah, kebanyakan pramugari stewardess ni semua jenis sosial, yang jenis ekstrim sosial, jenis yang melampau, nampak? Jenis bersosial. Jadi saya kalau nak recommend Ustaz, kawan-kawan saya pramugari pun saya rasa tak sesuai lah Ustaz. Kata dia, kan, saya tak minta apa saja dia nak usik saya pun, kan. Nak beritahu, ceritanya memang hidup pramugari ni, ya Allah, dia kat saya, dia tahu lah dia pramugari. Lama berapa belas tahun dia pramugari. Bila mana fly, kan, dia pun dah tak terbang. Banyak tak banyak, dah maksud semua dah. Tak banyak. Tak banyak. Saya pernah waktu nak terbang ke London, waktu itu kita nak semayang dekat belakang, macam flight biasa aircraft naik sebelum ni apa ni dengan Qatar Airways, Emirates, KLM Belanda dan sebagainya. Tak ada masalah. Saudi semayang dekat belakang, dekat tandas, tepi tu sikit. Tapi bila Malaysian Airlines System, boy sombongnya pramugari, tak membenarkan, dia suruh pula kita semayang dulu. Saya kata apa hal lah, ini ada kawasan space, tak ada bukan apa takut nanti kami 10 kilo pun semua mundang mandi buat kerja itu, terlagu siku kamu, kemudian terjatuh belakang dan saman pula kami. Saman tak saman itu cerita video. Saya semayang dengan sepak terhadap flanking saya sudah, saya flanking balik, itu je. Kalau saya kat terlagu tersengkong, saya tak ada masalah. Saya kata, saya terus semayang dan keadaan berdiri. Sombong penuh pramugari. Rupanya baru tahu cerita pramugari banyak yang tak semayang. Ialah mana ada kursus di Malaysia Airlines System, pramugari nak diajar macam kagak. Dia ada kod agama Angkatan Tentera. So bila mana army komando yang nak perang dalam hutan, baik secara gerila dan seumpama dengannya, diajar macam mana cara semayang dalam keadaan emergency. So kalau tak boleh berdiri, musuh nampak, so semua pasukan frontliner maka perlu semayang baring. So kena baring, diajar oleh Ustaz Kadar. Patutnya pramugari juga mesti ada sesi yang mana mereka nak lulus satu kursus, maka mesti ada satu slot untuk Ustaz beritahu kepada pramugari-pramugara, stewardess. So apa yang kamu kena buat ialah sembahyang dalam kapal terbang. Dan juga patut-patutnya beritahu juga pada kru aircraft flight, supaya sebelum memulakan perjalanan nak terbang baik ke mana pun destinasi seluruh dunia, maka pilot berilah satu ataupun rakam rekod ya, doa naik kenderaan yang kita selalu baca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan selalu kita naik Saudi Air pergi umrah, nampak Saudi boleh buat, negara Islam, kenapa negara Malaysia tak boleh buat? Itu nak menekin, tuan. Kita dah 57 tahun merdeka, nak baca doa naik kenderaan atas kapal terbang sampai sekarang. Bukan tobat lahum kata orang tahu. Agak pada dia ni getik berbeluh. Dengar apa dia bacaan doa naik kenderaan ni pada pilot ataupun apa dia Malaysian Airlines System. Isu yang berdaya Allah murka, Allah marah. Bila mana Allah murka, Allah marah sebab 57 tahun sudah mereka kod nak ada bacaan doa di atas kapal terbang, tak ada. Akhirnya nampak, bukanlah kita nak sindir, nak perli, nak hina orang yang hilang ni. So bila tragedi MH370 Malaysia Airlines System yang sampai hari ini tak jumpa passenger ada berapa, tak kurang 200% hilang pada hari ini. Pengajaran kepada management supaya boleh alert, sensitif kepada perkara yang patutnya negara Islam buat lama dah, macam Brunei Darussalam. So Brunei Airlines Airways dah lama pramugari ni stewardessnya pakai pakaian yang menutup aurat, tidak ada penyediaan awak di dalam kapal terbang. Kita hari ini saya tengok nama syariah pramugari stewardess. Waktu tu dengan YB Ustaz Solehin Mohi Esko Agama pergi ke London, tingkap tu ketat sikit, lepas tu nak buka susah. Saya pun panggil kru stewardess lah, pramugari, saya panggil nama dia, tengok dia name tag syariah, sedap pula nama syariah.
bagi syariah kami kan tolong sikit abang cik gitulah lebih kurang kan. Dia punya tingkat ni susah nak buka, dia pun tunduk tu tahulah baju pramugari ni mana ada kancing sampai atas kan, terbuka terbelah sikit dan cuik Syed Soleh Syed tak tengok rugi pula Syed pun sikit lepas tu itu nak cerita dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Pramugari syariah tu yang kedua, dia boleh serve Arab pula pada kami. Biar serve, biar tak tahulah kerja lagi ke tidak ni syariah ni. Kalau boleh itu soal kerja dah malu nama syariah ni. Muka usuluddin syariah. Bayangkan nak cerita pramugari negara Islam boleh buat macam tu. Nak kata apa? Saya rasa lah ya, kalau pramugari ni diberi satu peraturan guideline panduan etika pakaian negara Islam, saya rasa tak ada masalah. Mereka akan ikut tuan-tuan. Sebab Asia sekarang ni tak ikut. Sebab dia kata mak dia masa Malaysia sekarang buat lama dah. Pakai skirt. Lagilah Asia tengoklah dia punya Allah pakaian tu ya Allah. Walaupun dia pakai apa dia sarung kaki tu ada nampak habis kan. Nampak tu dia bukan tutup macam seluar lain. Itu cerita anak-anak kita kalau boleh lah nak jadi pramugari sana tu sah beritahu. Kalau nak pergi jadi pramugari di Brunei ya, kemudian ada Saudi, yang tu tak. Kalau Malaysia Airlines tak maaf tu sah. Berapa lama kerja? 10 tahun, 15 tahun. Tahu tak 15 tahun dalam keadaan macam ni punya pakaian. Nak kata dah saya macam ni pun tapi sembahyang. Sama je. Bila sembahyang kamu tak merubah dari sudut akhlak, apa yang kamu dapat faedah daripada sembahyang? Dah pasal ini sebagai peraturan dan ditetapkan oleh pemerintah. Nampak macam mana kalau kami tak pakai macam ni, kami tak boleh kerja. So nak tanya, ada tak kerja-kerja lain yang boleh kita minta apply? Kita minta di Airline satu Airways yang negara-negara Islam yang boleh menetapkan pakaian macam ni. So kalau ada option, so tak ada masalah. Inilah ceritanya kita hari ini. Sekali kalau Allah duga uji dengan keadaan macam ni, patut kita sedar. Tapi masalah kita tak sedar. Saya ingat lagi pengurusi Malaysia Airline System, waktu saya sampaikan apa dia sedikit ceramah sempena mereka sambut macam kita kata doa selamat ya. Waktu tu Dewan Muktamar di KLIA, saya ceramah, kemudian masuk waktu isyak. Pengurusi itu terus datang pada saya, pengurusi masih datang kepada saya. Tiba-tiba disuruh saya berhenti. Saya kata kau hajar betul pengurusi mas macam ni, tak beradab sungguh. Apa salah bagi imam ke jawatan kuasa yang lain bagi tahu saya ustaz berhenti kan, sebab boleh mungkin pengurusi mas dia ada mesyuarat dan sebagainya. Ini dah dia suruh saya berhenti, dia berceramah. Saya kata no balance, kau hajar betul. Saya kata yang kata pengurusi mas patutlah mas lingkup tak habis di tuan-tuan, rugi tak habis. Sebab yang duduk di atas dia adalah daripada kalangan orang, bukan kata orang yang ada amanah, tetapi mereka hanya semata-mata ngawal keuntungan peribadi mereka. Gaji mereka tu saya ceritalah kalau CEO pengurusi ni tuan-tuan, mana ada flight mask yang kosong. Tiap-tiap hari mas penuh tuan-tuan. Tiba-tiba rugi. Cuba fikir apa sebab rugi. Kita dah ada jawapan tadi. Antaranya tidak ada amanah dan Allah tunjukkan kerugian sebagai satu musibah yang Allah bagi supaya kita sedar kita masih lagi buat dia. Tak tahu nak macam mana nanti kalau akan datang lagi teruk lagi prestasi bungkus, tak tahu macam mana ganti dengan dengan lain ataupun Airways lain. Itu cerita sikit kan bab tadi bila mana apa dia pramugari tadi. So ambil balik, bila mana hati kita, hati orang yang berpuasa tadi, sentiasa mereka membersih dan menyucikan dengan zikrullah, termasuklah dengan bacaan ayat-ayat Quran ya. Kemudian selain daripada zikir bacaan ayat-ayat Quran, maka mereka akan bercakap, berkata perkara-perkara yang baik. Itu pun zikrullah, bagi nasihat pada orang, kemudian bagi kaunseling pada orang, kemudian bagi teguran pada orang, mencegah kemungkaran dengan lidah, dengan lisan. Ini di antara yang kita boleh sebutkan tadi sebagai zikrullah. So bila mana ada penyucian jiwa, penyucian hati, Ramadan ini disebut sebagai Ramadan yang ada latihan. Kita sedaya upaya nak jadi Ramadan pada tahun ini Ramadan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebab kita nampak tiap-tiap tahun ini keadaan orang yang berpuasa di dalam Ramadan, yang nak datang ke masjid ni, yang nak datang ke surau ni,
bila malam beribadat adalah dari kalangan orang-orang yang beriman sehingga akhir Ramadan. Tapi nak kenal pasti orang yang betul tak dia ni orang yang munafik dan fasik. Sebab fasik tadi dia banyak buat jahat daripada buat yang baik. Maka bila dia dalam bulan Ramadan, orang yang munafik, orang yang fasik ni takkan dia pernah kekal sehingga akhir Ramadan. Sudah tentu kita kata tidak. Sudah tentu kita kata tidak. Tapi kita tak boleh nak kata orang tu dah nampak tak ada di akhir banyak orang munafik. Kita tak boleh kata orang tu orang munafik. Cuma kita kata ciri kemunafikan itu ada sekiranya mereka tidak serius dengan Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah bulan yang disebut itu adalah bulan yang cemerlang. Kerana itu orang yang beriman tunjukkan kecemerlangan dalam bulan Ramadan. Bila mana Ramadan di awal hanya ramai, pertengahan dah mula kurang, di akhir langsung lesu, hilang, uyup, maka sudah tentulah kita boleh andaikan bahawasanya sifat kemunafikan, sifat kefasikan yang ada di dalam jiwa orang Islam ini sebenarnya dalam kuantiti jumlah yang cukup banyak hari ini. Nak tepih, nak tangkis, nak buang. Kalau hari ini kita hanya sembahyang 5 waktu sehari semalam, tak tertepis, tak tertangkis. Sebab yang datang daripada luar ni cukup banyak ibu-ibu sekalian. Nabi sebut dalam hadis kata tabi'una sunnal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri tab la tara'tum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Begitu Nabi, kamu akan ikut di langkah umat yang terdahulu. Betul. Mula-mula Nabi kata sikit demi sikit, kemudian sehasta demi sehasta, kemudian masuk dalam lubang tok, biawak pun kamu akan masuk juga. Nabi ditanya oleh sahabat, adakah Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka, wahai sahabat sekalian. Artinya orang-orang yang musuh Islam, inilah rencana mereka. Perancangan mereka merosakkan Islam itu dengan cara yang cukup halus. Dan mereka masuk menyerang menggunakan khidmat interperson orang tengah daripada kalangan minat muslimin, daripada kalangan orang Islam. Siapa dia? Mereka cari golongan munafik, mereka cari golongan fasik. Yang ini akan jadi ejen dan duta mereka. So tak payah kerja mereka nak memusnahkan akhirnya negara Islam tumbang, musnah, binasa. Itu cara mereka, itu strategi mereka. Mereka guna, mereka kail, pancing orang-orang munafik, pancing kail orang-orang yang disebutkan tadi orang fasik menjadi ejen dan duta, sehingga mereka lah yang menjadi jarum, sehingga orang yang beriman akhirnya juga kadang-kadang lemah, terpengaruh dan terpedaya. Yang kita sebut bukan kata sikit, banyak. Sikit, mula-mula satu orang, 2 orang berjaya, kemudian dirasa ramai. Jamlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila mana dah 1000 tentera berkobar-kobar untuk bertempur di medan Uhud, maka Abdullah bin Ubay hasut 300. Mula-mula seorang, 2 orang, 3 orang nampak ejen Yahudi dan Nasrani, duta Yahudi dan Nasrani, hasut daripada seorang, akhirnya sampai 300% tentera army yang sedang sepatutnya mereka itu nak berjuang di medan jihad, mereka akhirnya diperdaya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Itu saya sambung tadi. Nah, ceritanya punya jahat tak jahat ini pokok munafik ni sampai peringkat macam tu. Kali itu sampai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala laknat orang munafik akidah, bukan takat sifat, akidah. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 84, setelah Nabi selesai menyembahyangkan jenazah mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum tu Nabi bagi dia punya qamis, jubah, sebab anak dia minta supaya dapat mengkafankan jenazah ayah dia. Anak dia tak munafik, anak dia beriman, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Ubay, sama juga dengan bapa dia, nama dia Abdullah. Jadi Abdullah ni anak kepada Abdullah bin Ubay, tak munafik. Dia minta baju, Nabi bagi, sebab dia kata yukafiru fiha abau, aku nak mengkafankan jenazah bapa aku yang ada di rumah. Kata anak kepada Abdullah bin Ubay, so Nabi fa'atahu, Nabi bagi. Yang kali kedua fasa'alahu, semasa sa'alahu, kali kedua dia minta apa dia? Ayus antus salam alaihi, boleh tak sembahyangkan jenazah ayah aku ya Rasulullah? Nabi pun pergi, Nabi sembahyangkan. Lepas Nabi sembahyang, Nabi nak mengusung jenazah
Abdullah bin Ubay bin Salul. Mensyarikat pada ayat yang ke-84 Allah turun ayat ini tuan. Allah kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Allah kata Muhammad Rasulullah, after this, lepas ni jangan lagi semayang ke atas jenazah ayat jenis Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenis munafiknya apa? Munafik aqidah. Wala tusalli ala ahadin minhum daripada kalangan munafik aqidah mata abadan, matinya sampai bila-bila. Jangan semayang lagi dah kepada jenazah jenis kategori munafik aqidah. Kemudian wala taqum ala qabri, dan jangan kamu berdiri dekat kubur sama ada tujuan nak bertahlil, nak berdoa dan macam-macam lagi lah. Allah larang, jangan lagi. So Allah bagi satu laknat, tamparan hebat kepada orang munafik aqidah yang tu, sebab mereka ni berpura-pura sampai peringkat mereka punya aqidah pun berpura-pura. Orang yang fasik, maka mereka ni banyak mengejar jahat daripada perkara yang baik. So ejen juga, bila mana tak puasa, dapat ejen Yahudi dan juga ejen Nasrani. Tak sembahyang, ejen Yahudi, ejen Nasrani. Secara tak langsung lah kita kata, tak boleh lah kita kata dia ni kafir, ya, selagi dia ada syahadah. Cuma kalau dia menafikan hukum solat, dia itu disebut murtad. Menafikan hukum zakat, yang itu murtad. Menafikan hukum haji, itu murtad. Dia tak buat haji, dia tak sembahyang, dia tak berzakat, dia tak puasa, dia sengaja. Mungkin dia kata aku ni muda lagi kurus, sebab umur aku baru 13 tahun, 14 tahun, umur aku ni baru 20 tahun, tak, so aku dah sembahyang umur 70 tahun. Tentunya. So dia ini dikira sebagai golongan fasik. Yang fasik ni Allah kata dalam Quran, Allah kata afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi. Adakah sama kata Allah golongan munafik apa golongan beriman dengan orang fasik? Allah kata la yastawi, tidak sama golongan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Kalau itu kalau orang yang munafik sudah tentulah bezanya cukup jauh. Ini orang yang fasik pun tidak sama. So orang yang beriman, yang kita lah insya-Allah mudah-mudahan Allah mengekalkan keadaan iman kita dan takwa kita. Sekiranya ini Ramadan yang ditentukan sebagai ketentuan Ramadan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, maka Ramadan kali ini insya-Allah ia memberi impak besar, natijah yang cukup positif untuk kita nanti dihimpunkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ambil puasa sahaja, kalau puasa itu puasa yang diterima oleh Allah, maka rezeki orang yang berpuasa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga mengikut pintu Babur Rayyan. Yang disebut itu adalah pintu Ar-Rayyan. Ya, Allah persilakan bagi orang yang berpuasa, puasanya puasa yang ada kualiti dan bermutu tinggi. Daripada saumul awam kepada saumul khusus. So daripada dulunya puasa sahaja, tetapi tahun ini puasa dia menjaga adab-adab perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, dan dia replace, menggantikan masa yang terluang daripada yang masa hanya disia-siakan. Alhamdulillah tahun ini banyak diisi dengan ruang waktu yang ada beraktiviti dengan aktiviti amalan yang soleh. Itu sahaja yang kita boleh buat, ya, untuk memberi suatu pengertian maksud Ramadan pada tahun ini, ya, Ramadan yang sebenar-benarnya yang ada signifikan. So kita jangan persiakan, ada baki lebih kurang dalam 20 hari lagi yang kita nak mengejar taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Carilah, usahalah, burulah, kata Nabi, iaitu malam al-qadar terutama pada 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil, ya. Ini yang antara orang beriman diberi package bonus sebulan Ramadan, bukan sekadar di awal, di pertengahan, tapi di akhirnya itqum minan nar, nak membebaskan diri kita daripada azab siksaan api dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang tak berguna tinggalkan. Nyanyian-nyanyian yang agak tidak mendatangkan rasa menyayangi, mencintai Rasul, maka kita tinggalkan, buangkan. Kita gantikan dengan sesuatu hiburan yang ada manfaat dan juga kesan kepada akhlak dan juga kepada ibadah, insya-Allah.